Subtopik 8.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Penurunan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan di Malaysia berjaya dikurangkan. Usaha kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Pelaksanaan DEB menyebabkan kadar kemiskinan penduduk dapat dikurangkan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990. Kemudian, pelaksanaan DPN pula mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2% pada tahun 2000. Seterusnya, peningkatan kualiti hidup. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menyebabkan kualiti rakyat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari aspek peningkatan tahap kesihatan rakyat yang semakin baik. Begitu juga dari aspek pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur seperti hospital dan klinik untuk keperluan rakyat. Kualiti hidup menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara semakin baik selepas tahun 1990. Kemunculan golongan pertengahan. Dasar Ekonomi Baru DEB dan DPN berjaya meningkatkan penyertaan bumi putera dan bukan bumi putera dalam pekerjaan di bandar dengan kewujudan masyarakat baharu yang terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan terhadap bidang kerja ini semakin meningkat. Mereka dianggap sebagai golongan pertengahan dalam masyarakat. Kemunculan golongan ini menunjukkan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak swasta memberikan kesan terhadap peningkatan taraf hidup rakyat. Masyarakat baharu ini juga memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Kemudian, masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera. Masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera diwujudkan melalui DEB dan DPN yang bergiat dalam bidang ekonomi. Golongan ini membentuk kelas bumi putera komersial yang melibatkan diri dalam sektor korporat. Muncul tokoh bumi putera dalam bidang perbankan, pemodal saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda. Kemunculan golongan ini turut memberikan faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dengan tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh golongan ini. Sebagai contoh, Tan Sri Muhammad Effendi Norwawi, tokoh ahli perniagaan, Tan Sri Azman Hashim, tokoh perbankan, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, tokoh korporat, dan Tan Sri Mustafa Kamal, tokoh hartanah. Pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Selepas tahun 1990, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Pada masa yang sama, muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Kebolehan dalam bidang ini amat diperlukan kerana permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian dan keekonomi.
pendidikan tinggi juga memperbaik taraf hidup rakyat Malaysia. Seterusnya, pengangkutan dan perhubungan. Pembangunan ekonomi memberikan kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian serta perdagangan. Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan yang moden merancangkan aktiviti ekonomi negara, termasuklah ke kawasan pedalaman. Sistem pengangkutan juga memudahkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Perkembangan wilayah. Perkembangan ekonomi melalui DEB dan DPN menyebabkan kemunculan beberapa bandar baharu, antaranya termasuklah Felda Segitiga Jengka yang berkembang daripada sebuah tanah rancangan Felda menjadi sebuah bandar. Bandar ini kemudiannya dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak pada 7 Julai 2011. Jengka ditubuhkan melalui projek Segitiga Jengka oleh Felda. Nama Segitiga Jengka digunakan dengan mengambil kira lokasi jengka yang terletak di antara 3 daerah, iaitu Temerloh, Maran dan Jerantut. Pelbagai kemudahan perkhidmatan disediakan seperti pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Terdapat kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian di bandar ini seperti Kilang Alps, Kilang Bimbingan Bank Pembangunan serta bengkel kereta dan motor. Aspek ekonomi. Perindustrian berteknologi tinggi. Perindustrian ini melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal yang besar. Industri teknologi tinggi dikendalikan oleh The Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad, HICOM, yang ditubuhkan pada tahun 1980. Antara projek yang dilaksanakan termasuklah membaiki kapal, limbungan pasir gudang Johor, besi dan keluli di Perai Pulau Pinang dan Teluk Kalung Terengganu, loji gas cecair di Bintulu Sarawak, stesen jana kuasa di Raup Pahang, kilang penapis petroleum di Kerteh, Lutong dan Port Dickson, dan satelit komunikasi. Seterusnya, kawasan perindustrian baharu. Pelaksanaan DEB dan DPN mewujudkan pelbagai bentuk kawasan perindustrian, antaranya termasuklah estet perindustrian, zon perindustrian bebas, dan taman teknologi industri. Estet perindustrian. Estet perindustrian dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN, pihak berkuasa pembangunan wilayah dan pihak swasta. Kawasan ini dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Kemudian Taman Teknologi Perindustrian. Taman Teknologi Perindustrian merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia.
Kementerian ini dipertanggungjawabkan untuk menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi membangunkan teknologi perindustrian. Zon perindustrian bebas. Zon perindustrian bebas merupakan kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif. Tujuannya menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya. Kawasan ini sering digunakan oleh syarikat multinasional seperti Sime Darby Berhad, Axiata Group Berhad, dan Proton Holdings Berhad untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Kenderaan buatan Malaysia. Penubuhan Haikom dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1993 telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Industri kereta tempatan dipelopori oleh perusahaan otomobil nasional, Proton, dan perusahaan otomobil kedua, Pro2. Proton ditubuhkan pada 7 Mei 1983, manakala Pro2 pula ditubuhkan pada tahun 1993. Motosikal dan enjin nasional Sendirian Berhad, Modenas merupakan syarikat pengeluar motosikal nasional yang menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Perusahaan kereta dan motosikal nasional membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum di negara ini. Langkah ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat.